Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Nuratika binti Syahari di bawah bimbingan Dr. Muhammad Zailani bin Ismail. Hari ini akan membentangkan tentang kajian keperluan prasarana dan infrastruktur sukan di Sekolah Menengah Agama Darul Saadah. Kajian ini merupakan kajian yang dilakukan semasa pengalaman berasaskan sekolah PBS pada Mac 2021 yang lepas. Latar belakang kajian ini apabila sukan di sekolah aliran agama seperti Sekolah Menengah Agama Darul Saadah dilihat agak kurang diberi perhatian banding dengan sekolah kebangsaan yang lain. Setengah masyarakat berpandangan bahawa sekolah agama tidak perlu disediakan prasarana yang menggalakkan berbanding dengan sekolah kebangsaan yang lain kerana murid sekolah agama hanya perlu menumpukan aspek akademik dan silibus agama semata. Walhal, tanggapan ini sangat bercanggahan dengan dasar satu murid, satu sukan, 1M, 1S yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Sebuah sekolah yang berkualiti perlulah memiliki prasarana dan kemudahan infrastruktur sukan yang lengkap, terdiri daripada gelanggang, padang dan alatan sukan yang mencukupi. Tanpa prasarana dan kemudahan infrastruktur sukan yang lengkap, pembangunan sukan di sekolah akan terjejas. Oleh itu, pengkaji ingin meneroka dengan lebih mendalam dengan menggunakan beberapa proses inquiry berhubung dengan keperluan infrastruktur dan prasarana sukan di salah sebuah sekolah agama bantuan kerajaan iaitu di Sekolah Menengah Agama Darul Saadah dan memerihal kesan negatif yang timbul dalam kalangan murid, guru dan warga sekolah yang terlibat. Seterusnya, bagi pernyataan masalah. Permasalahan yang ingin difokuskan dalam kajian ini telah diklasifikasikan kepada dua. Yang pertama, padang, di mana pada tahun 2018, sekolah ini telah mendapatkan padang wakaf bersebelahan Dewan Makan Asrama Lelaki. Walau bagaimanapun, saiz padang tersebut tidak melebihi 400 meter di mana ia dianggap tidak menepati kriteria padang yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk kategori padang sekolah. Keadaan padang juga tidak sesuai untuk dijalankan beberapa aktiviti sukan seperti olahraga, larian berpagar dan acara padang lain. Hal ini bertepatan dengan pendapat bahawa padang yang sempit akan menghadkan kebebasan dalam sukan permainan yang memerlukan keluasan padang yang sebenar. Carney dan Howells 2014. Selain itu, seni bina bangunan sekolah yang telah dibina sejak dahulu secara bersebelahan antara satu sama lain dengan jarak yang terlalu dekat turut menyukarkan lagi usaha pihak sekolah untuk mewujudkan sebuah padang yang ideal sebagai padang sekolah. Yang kedua iaitu gelanggang. Sekolah ini hanya menyediakan sebuah gelanggang bola tampar yang perlu dikongsi antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Hal ini mengundang kepada rasa ketidakselesaan kepada murid perempuan kerana gelanggang tersebut berada di kawasan asrama lelaki. Hal ini menjurus kepada timbulnya perasaan frustasi dalam kalangan warga sekolah apabila bola terkena pada kereta mereka dan menyebabkan kes cermin retak, pecah dan seumpamanya. Perkara ini menyalahi teori Burrell yang menekankan betapa pentingnya menjaga keselamatan dalam bersukan untuk mengelakkan sebarang kecederaan ataupun kemalangan. Beralih pula kepada objektif kajian. Objektif kajian ini dijalankan adalah untuk meneroka keperluan prasarana dan infrastruktur sukan di Sekolah Menengah Agama Darul Saadah dan juga untuk memerihal kesan negatif daripada kekurangan infrastruktur dan prasarana sukan di sekolah ini. Untuk persoalan kajian pula, secara khususnya, persoalan-persoalan kajian adalah yang pertama, apakah keperluan infrastruktur dan prasarana sukan yang terdapat di Sekolah Menengah Agama Darul Saadah? Dan yang kedua, bagaimanakah kesan negatif daripada kekurangan infrastruktur sukan di Sekolah Menengah Agama Darul Saadah? Selain itu, berkenaan dengan metodologi kajian yang mana kajian ini menggunakan reka bentuk kajian kualitatif di mana menggunakan dua kaedah iaitu kaedah pemerhatian dan kaedah temu bual. Sampel yang digunakan adalah 7 responden yang terdiri daripada pentadbir sekolah, guru dan juga pelajar.
Instrumen yang digunakan pengkaji adalah dalam bentuk pemerhatian, temu bual dan juga analisis dokumen. Pengkaji juga turut menjadikan nota lapangan pengkaji sebagai penyokong utama dalam mengesahkan kerja-kerja lapangan semasa menjalankan kajian ini. Kesahan dan kebolehpercayaan kajian. Di mana yang pertama, kaedah pemerhatian yang digunakan oleh pengkaji terbahagi kepada dua, iaitu pemerhatian secara terus dan pemerhatian yang melibatkan penglibatan. Di mana kaedah pemerhatian secara terus, pengkaji melawat sendiri kawasan padang dan tempat sukan di sekolah ini untuk melakukan pemerhatian terhadap keadaan padang dan gelanggang. Manakala melalui penglibatan, pengkaji melibatkan diri dalam latihan bola tampar bersama pelajar di kawasan parkir kereta sekolah untuk melakukan pemerhatian. Yang kedua, pemilihan responden. Pemilihan responden bagi kajian ini terdiri daripada 3 peringkat yang berbeza, iaitu bermula daripada peringkat pentadbiran sekolah, peringkat guru dan juga peringkat murid. Di mana kepelbagaian peringkat responden adalah bertujuan untuk memastikan maklum balas yang didapatkan pengkaji bersifat holistik dan mampu menyentuh dan melihat kepelbagaian perspektif dari segenap peringkat dalam komuniti sekolah. Adapun yang ingin ditekankan di sini bukanlah jumlah responden tetapi potensi setiap responden dalam memberikan pemahaman yang mendalam mengenai aspek yang ingin dikaji. Yang ketiga, pengesahan dilakukan melalui tanda tangan daripada setiap peserta kajian, iaitu responden, untuk mengesahkan setiap data yang didapatkan oleh pengkaji semasa proses temu bual. Dan akhir sekali, pengkaji turut mengkod setiap peserta kajian mengikut peringkat, iaitu PK1 untuk peringkat pentadbiran sekolah, PK2 untuk peringkat guru dan PK3 untuk pelajar. Seterusnya, dapatan kajian. Berdasarkan pemerhatian dan hasil temu bual yang telah dibuat, pengkaji mendapati keperluan utama Sekolah Menengah Agama Darul Saadah ialah kawasan untuk dijadikan sebagai padang sekolah. Oleh kawasan padang yang telah diwakafkan kepada sekolah tidak menepati kriteria padang sekolah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia kerana tidak melebihi 400 meter. Saiz padang yang sempit tidak sesuai untuk diadakan sambutan hari sukan sekolah yang berskala besar. Melalui hasil temu bual bersama PK1, beliau menyatakan bahawa bangunan sekolah yang telah dibina secara rapat dari awal menyukarkan hasrat sekolah untuk memiliki padang atau gelanggang yang betul-betul menepati kriteria yang dikehendaki kementerian. Kesannya, sekolah terpaksa menyewa stadium untuk mengadakan hari sukan sekolah pada setiap tahun. Pengangkutan seperti bas juga terpaksa disewa bagi mengangkut murid-murid sekolah menengah agama Darul Saadah ke stadium berkenaan. Hal ini menelan belanja sehingga RM5,000 dan peruntukan dana untuk tujuan ini adalah hasil kerjasama dengan lembaga pentadbir sekolah, dana sukan asrama, Persatuan Ibu Bapa dan Guru serta peruntukan ko-kurikulum daripada kementerian. Tambah beliau lagi, pihak sekolah turut menyewa gelanggang futsal dan badminton berdekatan untuk mengadakan latihan mingguan kepada pasukan sekolah. Seterusnya, keperluan kedua yang dapat dikenal pasti adalah gelanggang bagi pelajar perempuan. Di mana sekolah ini hanya memiliki satu gelanggang latihan bola tampar yang perlu dikongsi dengan berlainan jantina yang hanya mampu memuatkan 18 sehingga 20 orang murid pada satu masa, menyebabkan pasukan bola tampar lelaki selalu mendominasi penggunaan gelanggang tersebut. Hal ini menjurus kepada keengganan murid perempuan untuk berlatih di gelanggang berkenaan dan memilih untuk berlatih di kawasan parkir kereta. Menurut hasil temu bual bersama PK3 mengenai keperluan gelanggang bagi pelajar perempuan di sekolah ini, PK3 menjelaskan kepada pengaji tentang keengganan murid perempuan menjalani latihan bola tampar di gelanggang sedia ada adalah disebabkan keberadaannya dalam kawasan asrama lelaki. PK3 berpendapat bahawa mereka segan untuk berlatih di situ kerana ditonton oleh murid-murid lelaki. Berikut adalah petikan temu bual bersama PK3.
Kesan negatif yang timbul susulan daripada kejadian tersebut ialah berlakunya kes-kes yang tidak diingini apabila cermin kereta guru pecah atau retak sehingga menimbulkan ketidakselesaan dalam kalangan guru. Hal ini disokong melalui temu bual dengan PK2 di mana PK2 meluahkan ketidakselesaan yang terpaksa dirasakan oleh guru berkenaan dengan isu pelajar perempuan yang bermain bola jaring dan bola tampar di kawasan parkir kereta guru kerana terdapat kejadian sebelumnya yang mengakibatkan kereta guru kemik dan cermin pecah. Perbincangan. Menurut hasil perbincangan antara pengkaji dan juga para responden, antara cadangan yang telah dikenal pasti adalah yang pertama, meminta bantuan dan sokongan daripada golongan korporat untuk menyumbangkan bantuan kewangan bagi menampung kos untuk memperbesar padang sedia ada supaya menepati kriteria yang telah ditetapkan oleh kementerian. Yang kedua, membina kemudahan sukan yang pelbagai guna mengikut jantina di mana di gelanggang tersebut boleh dijalankan pelbagai aktiviti sukan. Yang ketiga, membuka peluang kepada pihak luar untuk membina kemudahan di sekolah menggunakan sistem yang dikenali sebagai pajak. Pihak luar akan mengeluarkan modal untuk membina kemudahan yang tidak ada di sekolah tersebut. Sekolah boleh menyewakan kemudahan tersebut kepada masyarakat untuk menggunakannya dan hasil sewaan tersebut akan diberikan kepada pihak luar yang membina kemudahan tersebut. Kesimpulan. Apa yang dapat disimpulkan daripada kajian ini? Antaranya ialah kajian ini berjaya mengubah serta memupuk kesedaran terhadap kepentingan pengurusan ko-kurikulum di sekolah aliran agama. Yang kedua, keperluan infrastruktur sukan di sekolah perlu ditangani dan dilengkapkan dalam kadar segera untuk mengelakkan pelbagai kesan negatif yang terjadi di sekolah. Dan akhir sekali, prestasi ko-kurikulum pelajar juga dapat dipertingkatkan dan keselamatan mereka semasa bersukan lebih terjamin apabila kelengkapan infrastruktur sukan yang berkualiti dapat disediakan. Berikut adalah senarai rujukan yang telah digunakan oleh pengkaji untuk menyiapkan kajian ini. Sekian, terima kasih.